Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam perbicaraan kita yang lepas, kita telah banyak masuk pada beberapa rukun salat. Jadi kita sambung pada malam ini tentang rukun yang ke-9, iaitulah membaca tahiyat akhir. Lepas pada tu baru dia sambung, dia undur balik pula kepada sunat-sunat. Bacaan tahiyat. Tahiyat diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Ash'ari. Kali ini kita bahas, kita jelas kepada kita riwayat sahabat yang meriwayatkan hadis tasyahud ni ada beberapa orang, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi setiap bacaan tu dalam tahiyat tu dia nisbah kepada sahabat yang riwayat hadis. Jadi kalau hadis Ibn Abbas dia panggil tasyahud Ibn Abbas. Kerana nak beza di antara bacaan-bacaan yang diriwayat oleh berbeza di antara sahabat-sahabat ni. Dengan lafaz dan susunan yang berlainan sedikit antara satu dengan lain. Maknanya semua tu tahiyat belaka, tapi ada lafaz-lafaz dia berbeza sedikit. Tetapi yang afdalnya menurut mazhab Syafi'i ialah lafaz tahiyah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kerana kandungannya lebih lengkap. Lebih lengkap, tengok di bawah tu nombor 2. Kerana terdapat padanya lafaz al-mubarakat. Al-mubarakat sesuai dengan firman Allah Ta'ala, tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Artinya berilah salam dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Jadi mazhab Syafi'inya memilih at-tasyahud yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mana-mana riwayat yang dibaca samalah ke? Semua tu waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab kita ni, biasanya kitab Syafi'i ini, dia pilih riwayat apa dia? Ibnu Abbas. Jadi terkenallah tasyahud kita ni dengan nama tasyahud Ibnu Abbas. Bukan Ibnu Abbas bagi tahu. Ibnu Abbas riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-81, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Apa dia Ibn Abbas kata? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bacaan tahiyat. Rasulullah ajar kami bacaan tahiyat sebagaimana ia mengajar kami bacaan suatu surah dari Al-Quran. Maknanya ajar betul-betul. Siapa kena? Kerana supaya Nabi ajar kami ni, kata Ibn Abbas, at-tahiyah seperti belajar Al-Quran. Mana dia ingat betul-betul lah tu. Fakana yaqul, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Nabi ajar, at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hadis ni hadis riwayat siapa dia? Abdullah bin Abbas, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab dia As-Sahih. Maksud dianya at-tahiyyatul mubarakat, maknanya bacaan tahiyat tersebut dalam hadis ini ialah segala kebesaran dan penghormatan yang amat berkat. Juga segala sembahyang serta amal-amal yang baik adalah semuanya bagi Allah. Mana at-tahiyyatul mubarakat lillah.
Assalamu alayka, salam sejahtera kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga rahmat Allah serta berkatnya. Salam sejahtera kepada kami dan kepada sekalian hamba-hamba Allah yang saleh. Mana dalam tahiyat ni kita mula-mula kita puji Allah, penghormatan kepada Allah. Kemudian kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bagi salam kepada kita sendiri dan untuk orang-orang yang saleh. Akhirnya kita bertasyahud, aku naik saksi meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Jadi jelas daripada kita apa yang kita baca hari ini, tasyahud yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas. Lalu nak tengok sikit perbezaan di antara tasyahud Ibn Abbas ni dengan tasyahud yang diriwayat oleh Ibn Mas'ud. Kalau kita dengar hal ni, jangan pelik lah, banyak benda ni waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud kata apa? Riwayat dianya, At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa beza ni sini? At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Jadi yang diriwayat oleh Ibn Abbas, At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibatu lillah. Mana ada tukar sikit huruf. Riwayat Abu Musa al-Asy'ari pula, At-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Dipakai sambung lalu. Yang belakang itu sama. Jadi tiga-tiga bacaan ini boleh dibaca semuanya. Tak ada masalah. Hubungan bacaan tahiyyat dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi biasanya bila baca tahiyyat ni, orang akan hubungkan dengan peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Kenapa dia hubungkan dua ni? Ikut dalam riwayat ni lah. Kerana dikata sembahyang ialah Mi'raj orang yang beriman. Ada orang yang tanya, Mi'raj, salat Mi'rajil Mu'min itu hadis ke tidak? Jadi banyak kita hadisnya tidak mengatakan dia ni hadis. Pasal tu dia tak sebut hadis ni. Dia kata sembahyang ialah Mi'raj. Maya kita ni, kenapa dia masuk Mi'raj? Orang yang beriman, yakni tangga yang mendekatkan seorang mukmin lelaki dan perempuan dengan Tuhannya. Memanglah kita ni, bila kita salat, kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah. Pasal itulah bila kita semaya tak boleh hadap ke arah lain, mesti hadap ke Baitullah yang pertama. Tak boleh bercakap, hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan ini dipanggil Mi'raj. Mi'raj mana naik, tangga naik orang mukmin ni melalui salat dia. Dengan Tuhannya untuk bermunajat, mengadap dan merayu dengan sepenuh-penuh khudu' dan tawal khusyuk. Khudu' itu mudah diri. Ke mana khudu'? Khusyuk itu khusyuk lah. Sembahyang disifatkan demikian kerana ia diperdukan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya semasa baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa menghadap ke hadrat Allah Taala di peringkat alam yang setinggi-tingginya. Jadi Nabi kita terima salat ni dalam Isra' Mi'raj kita di peringkat yang paling tinggi sekali Nabi kita. Iaitulah mengatasi langit yang ketujuh dan Sidratul Muntaha. Langit yang ketujuh Nabi kita naik lagi. Bila peristiwa ini berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj yang termaklum. Jadi benda itu jelas dah pada kita. Menurut sebuah hadis, dia kata hadis ini diambil dalam Mirqat al-Mafatih, syarah pada Misbah al-Maqabih, Mishkat al-Maqabih. Cerita dia apa? Bahawa semasa baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa Mi'raj, yakni dan setelah dibawa menghadap ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi naik langit menghadap Allah, baginda memuji Tuhan dan memberi salam hormat dengan menyebut At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibatu lillah. Lalu dibalas salamnya oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendengarkan lafaz, dengar demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula melafazkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mana riwayat kita ni kata, riwayat kita ni berlaku tukar menukar ucapan at-tahiyyat di antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mendengarkan yang demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula melafazkan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Tengok nombor 2 di bawah tu. Ini menunjukkan bahawa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tidak melupakan kepentingan umatnya. Mana Nabi tak lupa umat. Wa alayna wa ala ibadillah salihin. Walaupun pada ketika baginda berada di tempat yang begitu istimewa, yang melupa ke segala-galanya, dia masih lagi ingat kepada umatnya. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, Jibril pula berkata, menurut I'anatul Talibin, ini diambil dari kitab fiqh. I'anatul Talibin nama kitab. Bahawa yang berkata demikian itu sekalian malaikat penduduk langit. Siapa dia kata? Malaikat penduduk langit ataupun Jibril alaihissalam kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, sesahlah cerita peristiwa bertukar tahiyah. Tahiyah semacam kita kat ucap selamat. Yang antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicampur sama oleh mencelah sama para malaikat di langit. Nombor 2 di bawah tu, lafaz tahiyat itu telah pun diberikan tanda-tanda barisnya untuk dibaca dengan betul. Jadi, dia pisah berbaris nanti ni. At-tahiyatul mubarakat, as-salawatul tayyibat, alillah. Mana baris bermulai dah. Jadi, orang jom baca ni kena perhati semua dia. Jangan dia buat baris sendiri. Mana kalau tak ada baris tu, dia main error kat sini. Ni tak dia tambah baris siap dah. Jangan dia baca. Dan diberikan maknanya untuk dipahami maksudnya. Seperti yang tertera dalam hadis yang ke-81 yang lalu. Hadis yang ke-82. Habis lagi kita dalam bab tahiyah. Rukun yang ke-10, duduk pada tahiyat akhir. Jadi semua ni, rukun-rukun yang dibilai. Menurut huraian ulama, oleh kerana telah sabit wajibnya membaca tahiyat, yang tahiyat akhir ni wajib. Wajiblah pula duduk padanya sebagai satu rukun juga. Jadi, tahiyat ni wajib. Macam mana nak selesai tahiyat ni kalau kita tidak memperwajibkan duduk? Bila nak baca tahiyat? Mana dia panggil min lawal zimidi. Kalau kata bahasa Arab kan. Lazim satu benda tu, mesti benda tu pernah jadi juga. Dalam pada itu, hadis yang berikut menerangkan cara duduknya. Cara nak duduk macam mana? An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia duduk pada rakaat yang akhir untuk membaca tahiyat akhir. Ia melepaskan kaki kirinya di bawah kaki kanannya serta menegakkan kaki kanannya dan ia duduk dengan meletakkan punggung di atas lantai. Ia panggil duduk apa dia macam ni? Cara duduk yang demikian dinamakan duduk tawarruk. Tulis itu, dalam kitab kita ada tu. Duduk yang demikian itu dipanggil duduk tawarruk. Iaitulah berlainan dengan duduk iftirash. Duduk tawarruk lain dengan duduk iftirash lain. Yang disunatkan melakukannya semasa membaca tahiyat awal. Ini akan diterangkan dalam bahagiannya yang tertentu mengenai perkara-perkara yang sunat dalam sembahyang, insyaAllah. Mana duduk tawarruk ni? Duduk macam mana? Tengok ni hadis Abu Umayyah As-Sa'idi. Abu Umayyah As-Sa'idi kata, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada rakaat akhir untuk membaca tahiyat akhir, ia melepaskan kaki kirinya. Kaki kiri dia ni masuk bawah kaki kanan. Serta menegakkan kaki kanannya. Naik gitu. Dan ia duduk dengan meletakkan punggung di atas lantai. Kalau kita buat itulah. Naik kaki. Itu dia panggil duduk tawarruk. Asalnya kaki ni kena nakak juga. Contohnya kalau orang tu sakit, seri orang dah. Patutnya lepas tu. Mana asal kalau orang boleh buat, kena buat je.
Habislah kita rukun yang ke-10 iaitu duduk untuk tahiyat akhir. Rukun yang ke-11 membaca selawat dalam tahiyat akhir. Rukun yang sebelahnya baca selawat dalam tahiyat akhir. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Bashir bin Sa'd amarana Allah ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah fa kaifa nusalli 'alaik fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Arti dia dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Bashir bin Sa'ad, seorang sahabat nama Bashir bin Sa'ad, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, Allah Ta'ala perintahkan kami, mana Allah Ta'ala perintah kami? Supaya kami berselawat kepada Tuhan ya Rasulullah. Maka bagaimana cara dan lafaznya kami berselawat kepada Tuhan? Tengok nombor 1 di bawah. Perintah Tuhan mengenai berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan pada ayat 56 dari surah Al-Ahzab. Yang maksudnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat itulah yang kita baca, khatib tu baca setiap minggu tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuh. Jadi Allah Ta'ala perintah ini suruh selawatkan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Hei orang yang beriman, hendaklah kamu selawat. Pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak selawat? Basir mari tanya Rasulullah, macam mana nak selawat? Kaifa nusalli alaika? Bagaimana caranya? Sebab dia tak pandai lagi. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan soalan yang demikian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam jurus. Nabi kita duduk diam. Sebab boleh jadi tak mari wahyu lagi ke Rasulullah. Macam mana nak ajar kan? Thumma qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan pada orang itu, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu riwayat apa dia tadi? Riwayat yang dicerita oleh Abu Mas'ud melalui pertanyaan Bashir bin Sa'ad. Ini riwayat lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menerangkan, berselawatlah kamu padaku dengan berkata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis. Lebih lanjut lagi, hadis ini riwayat Muslim. Lebih lanjut lagi diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis lain pula ni. Hadis yang kedua ni diriwayat oleh Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah, kerana banyak riwayat-riwayat hadis yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar tentang cara-cara nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi shalah. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda biasa berselawat dalam sembahyang dengan menyebut, ini cara Nabi kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang diajar oleh, yang diriwayat oleh siapa? Ka'ab bin Ujrah. Lafaz yang pertama tadi lafaz Abi Mas'ud Al-Ansari. Jadi dua-dua lafaz ni boleh baca lagi. Banyak hadis ni diriwayat oleh Imam Asy-Syafi'i. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan cara lafaz berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam-imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya rahmatullah alal jami'. Mana banyak lagi riwayat-riwayat yang kalau kita nak baca tentang selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab-kitab sahih.
Dalam Bukhari ada, Muslim ada. Dan ada sebagian ulama, dia kumpul dah kitab-kitab ni mengenai baca-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala salat. Kita boleh cari kalau nak baca. Cuma masalahnya, innaka hamidum majid kan dia pun. Tu pun lawak-lawak dah baca dah. Nak tambah orang lain lagi, tu masalah. Jadi riwayat-riwayat ni ada yang panjang dan ada yang ringkas. Serta mempunyai lafaz yang berbeza sedikit antara satu dengan lainnya. Adalah sedikit-sedikit perbezaan. Berdasarkan ayat suci 56 surah Al-Ahzab tadi dan hadis-hadis yang tersebut. Hadis ni yang kita sebut ni, hadis Ka'ab bin Ujrah, hadis Bashir tadi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memahamkan bahawa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang adalah wajib. Jadi berdasarkan perintah Allah tadi, maka selawat dalam sembahyang ni wajiblah bagi apa ni? Bagi Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Jika ditinggalkan tidak sah sembahyang itu. Mana kalau orang tak baca tak sah sembahyang. Berselawat artinya berdoa. Tengok ni. Tanda baik-baik sini. Kalau orang tanya apa makna berselawat? Selawat itu apa dia? Apa dia selawat? Berselawat artinya berdoa. Itu makna selawat. Berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berdoa, memohon supaya Allah Taala melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, penghormatan dan kepujian kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta Allah Taala tambahkan kedudukan Nabi Muhammad tinggi ke pangkat dia. Sebagai mengenang budi dan jasa baik baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak putus-putus kepada kita. Jadi nak mengenangkan. Semasa hidupnya juga sesudah wafatnya dan berada di alam barzakh. Walaupun Nabi kita berada di alam barzakh, tapi alam dia tu Allah Ta'ala hidupkan dia dalam kubur dia. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang bermaksud, hidupku adalah baik bagi kamu. Dan wafatku baik juga bagi kamu. Manakala aku hidup, aku boleh bimbing kamu. Kalau aku wafat pun tak ada jadi masalah. Kata Nabi SAW. Yang penting kamu ikut apa yang aku ajar. Dan wafatku juga, dia baik juga bagi kamu. Kerana segala amal kamu sentiasa dibentangkan kepadaku. Maka apa saja amal kamu yang aku dapati baik, aku ucapkan Alhamdulillah. Dan apa saja amal kamu yang aku dapati jahat, tidak baik, aku mohon keampunan Allah untuk kamu. Jadi, Nabi kata, semua amalan kamu ni tu'radu alaiya. Tu'radu alaiya maknanya Allah Ta'ala buat mari. Buat mari apa yang kita kata kepada Nabi SAW. Pasal tu dia kata, dia ada satu jenis kumpulan malaikat dipanggil sayyahin, malaikat peronda. Bila ada orang baca ni, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Malaikat ni bawa salam kita ni sapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sapa ke Nabi, Nabi kata Allah Taala atas balik ruh aku jawab salam. Maknanya pusingnya dunia ni berbeza jam dengan masa ni. Salam ke Rasulullah tak putus. Jadi Nabi tu hiduplah di alam kubur dia tu, tak ada keluar dah. Hidup dengan cara alam barzakh. Pasal itulah, bila dengar cerita ni, sahabat-sahabat dia tanya, Ya Rasulullah, bagaimana Tuhan nak dengar? Bagaimana Tuhan nak jawab? Waqad arin. Tuhan sudah jadi hancur dah. Sahabat ni ditanya, bagaimana Tuhan nak jawab salah orang? Tuhan sudah hancur. Duduk laku dalam tanah. Kita faham lagu tu juga, agak-agak. Sahabat ni tanya. Nabi kata, bukan lagi tu, Nabi kata, bumi ni tidak makan jasa anbiya. Bumi tak makan jasa anbiya. Jadi tubuh aku ni tidak dimakan oleh bumi. Jadi tak ada masalah. Kamu jangan faham kata aku ni hancur semua orang lain juga. Tidak. Ada kelebihan Nabi SAW, dia hidup macam tu. Lafaz selawat yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lalu adalah meliputi selawat pada Nabi SAW dan keluarganya dan kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya. Tetapi yang diwajibkan membacanya selepas membaca tahiyat akhir
ialah ke atas selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan tambahilah kemuliaannya. Manakala kita baca sampai innaka Hamidum Majid, tak apa, baik. Sebab itu Nabi kita ajar para sahabat dia supaya baca selawat ni. Sambungan wa ala ali Muhammad yang akhirnya sunat. Jelas pada kita. Mana kalau kita terlalu nak emergency, nak merik pun, lepas pada baca at-tahiyatulillah tu, baca Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum. Boleh, sesat. Sambungnya wa ala ali Muhammad ila innaka Hamidum Majid tu adalah sunat. Menurut sebahagian ulama, lebih afdal menyebut kalimah Sayyidina, penghulu kami atau junjung kami, semasa menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berselawat padanya dalam sembahyang dan juga di luar sembahyang. Jadi masalah Sayyidina ni dalam semaya dengan luar semaya, dalam kitab ni kata afdal lah kalau kita baca. Nombor 2 di bawah tu, masalah ini dihuraikan antara lain dalam kitab Nihayatul Muhtaj, nama kitab fiqh. Syarh Al-Minhaj oleh Syekh Ramli. Masyhurlah Syekh Ramli ni. Bukan saja setakat mengatakan lebih afdal memakai kalimah sunat yang tersebut. Syekh Ramli tambah lagi, bukan setakat afdal, tetapi banyak di antara alim ulama yang menulisnya dalam lafaz selawat yang dibaca selepas membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ini boleh didapati dalam kitab-kitab fiqh. Demikian juga ketika bersalawat pada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala, semua maksud sayyidina belaka. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Bacaan selawat ini yang wajib dan yang sunat samalah seperti bacaan-bacaan yang lain dalam sembahyang, hendaklah dibaca dengan betul dan diketahui maknanya. Jadi habislah perbincangan tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tambah sikit dalam masalah kalimah Sayyidina. Dalam kitab kita ni, dia kata afdal kita tambah kalimah Sayyidina dalam salat dan dua salat. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj kata, habis ulama fiqh dia panggil. Fuqaha tulis dalam kitab mereka semua ada Sayyidina belaka. Bila semua orang tulis macam ni, kenapa ada lagi timbul sebahagian ulama mempertikaikan penggunaan Sayyidina adalah sembahyang? Kenapa? Sedangkan fuqaha tulis. Jawab dianya kerana semua riwayat yang sahih dan yang tidak sahih yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat yang dibawa dalam kitab-kitab hadis, tidak ada satu riwayat pun Nabi ajar kepada sahabat supaya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Jadi pasal itulah timbul pertikaian di antara kenapa menambah kalimah sayyidina dalam sembahyang. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa tadi? Dalam masalah ini, Nabi kita ajar tasyahud kepada kami seperti ajar Fatihah. Hadis yang ditanya oleh Basir bin Sa'ani dan hadis Ka'ab bin Ujrah dan lain-lain riwayat-riwayat lain tidak ada yang menyebut kalimah Sayyidina. Jadi dalam masalah ini sama ada dalam kitab fiqh dia tulis afdal atau tidak afdal. Apa yang kita faham daripada perbahasan ulama, yang afdalnya kita terikat dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ini hak asli. Ini hak asli. Mana dalam salat kita baca sebagaimana Nabi kita ajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sebagaimana yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab-kitab hadis. Baik, kalau kita di luar semaya baca nak baca apa pun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Di luar salat. Jadi kita kena beza di antara dalam salat dengan luar salat. Karena dalam salat ni ada terikatnya kita dengan bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang kata, macam mana pula dalam kitab fiqh afdal?
Tidak timbul masalah kerana riwayat bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak ambil dari kitab fiqh. Kita kena ambil dari kitab hadis. Kena ambil dari kitab hadis. Kerana kitab hadis yang mengumpulkan bacaan-bacaan yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang fuqaha ni dia ambil mungkin ada kalanya bil makna, ambil dengan riwayat dengan makna saja. Macam sini dia kata oleh kerana Nabi ni Sayyidina, memang Sayyidina, nanti siapa kata Sayyidina. Tapi dalam salat, biarlah kita terikat dengan apa yang dibaca oleh diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu. Luas maya, bolehlah kita nak baca. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, timbul lagi masalah, ada ke tidak selawat yang lebih afdal daripada ni? Daripada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ke lagi? Ada jawabnya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang dikumpul oleh ulama-ulama tentang selawat. Banyak lagi selawat-selawat yang afdal, tapi ada sebahagiannya dia panggil mujazafah ataupun ghulu, melampau. Contohnya salatul fatih. Ngaji dengan salatul fatih. Dalam kitab Majmu' Syarif tu ada. Kita ada bawa tu baca sekali dengan Yasin, sekali dengan apa tu. Dalam kitab ni dia kata siapa dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughriqa, gitulah lebih kurang sampai akhir baca ni. Sekali baca selawat ni lebih afdal daripada baca Quran 90 kali. Jadi mana hebat dia tu dengan Quran, mana hebat. Baca ni sekali tu lebih afdal daripada baca Quran 90 kali. Kata di tuai selawat Al-Fatih. Salat Al-Fatih ni dibawa oleh seorang Syekh At-Tijani. Seorang Syekh At-Tijani, dia berkata dia mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tarwish. Bawa ni, dia campaign supaya orang baca selawat dia ni. Dia menyebabkan lebih hebat daripada Quranul Karim. Jadi kita tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak ajar pada umat dia kecuali yang terbaik. Nabi tidak ajar pada kalau kita kata Nabi ada juga susu ilmu, berat kita. Sehingga ada setengah orang kata Nabi tak ajar pada sahabat baca Sayyidina ni sebab dia malu. Ya subhanallah. Bolehkah kita kata Nabi malu? Nabi malu nak ajar. Kalau Nabi nak malu nak ajar, kenapa Nabi tak sembunyi ayat-ayat Quran yang turun tegur Nabi? Abasa wa tawalla. Ada kenapa paling muka tak tengok kepada orang yang mari ni? Anja'ul amam, mari orang buta. Baik Nabi sembunyi ayat ni, orang tak kena ke dia. Jadi ayat-ayat yang sebut tentang Nabi, Nabi tak sembunyi walaupun ayat. Apa dia kata macam ni? Nabi malulah nak kata dia sendiri Sayyidina. Kek malu. Dalam hadis lain Nabi kata ana sayyidu waladi Adam wala faqr. Aku ni penghulu anak Adam. Aku tidak bangga, tidak sombong. Bukan nak menunjuk dalam di hari kiamat nanti. Wala faqra. Nabi kata tangi akulah bendera liwa alhamd pada hari kiamat nanti. Dia kata Sayyidina. Tapi dalam masalah selawat ni Nabi kita tidak ajar, tidak sebut. Jadi oleh kerana perbincangan yang sampai jadi kita sebut jugalah. Ini dia panggil di antara cara kita nak memurnikan bacaan-bacaan kita dalam salat. Biarlah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang ni kata tak kena kalau kita sembahyang. Tidak tak kena. Supaya kita minum air lah ibarat kita kan. Kita nak minum air ni. Air yang kita minum, kalau dia ambil dalam paip minum, boleh? Boleh tak? Dia tapis siap dah. Lepas apa pergi beli air mineral lagi sampai 2,000 dia makan salahnya kafe dah kita beli pasal rumah. Okay, nak minum air yang bersih yang tapis. Jadi kita tujuan kita belajar, rujuk pada kitab-kitab hadis. Tujuannya dalam salat kita, dalam ibadat kita, dalam bacaan kita, semuanya nak yang bertapis, yang bersih, yang betul-betul suci. Yang betul-betul mari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habislah kita dalam masalah ini. Kita masuk pada rukun yang ke-12. Habislah kita memberi salam. Jadi dia sudah beri salam, habislah dia panggil. As-salatu miftahwa at-takbir wa taslimuha. Apa ni? Nabi kata pembukaan ayatnya takbir. Sudah dianya salam. Rukun yang ke-12 memberi salam. Hadis yang ke-85, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu as-salata bit-takbir wa kana yahtatimu as-salata bit-taslim. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang
dengan takbir. Mana takbir itu ihram? Allahu Akbar. Dan menyudahinya dengan salam. Sudah kifayahnya dengan salam, Assalamualaikum. Kamu timbul berapa kali salam, dia akan sebut lagi. Salam yang wajib, salam yang pertama adalah. Jadi orang kita ni masih lagi duduk tikai masalah ni. Kalau salah sekali, kalau tidak salah, lepas salah tu kalau batal wuduk macam mana nak jadi. Kita tengok, bila kita baca, tengok betul-betul. Salah, memberi salam. Yang pertama. Hadis ini menjadi dalil bahawa memberi salam untuk mengakhiri sembahyang adalah salah satu rukun salat. Jika ditinggalkan, tidak sah sembahyang itu. Jadi ada sebahagian ulama kata, kalau orang itu sudah baca innaka hamidun majid, dia baca doa, doa ta'awuz, doa lepas pada tahiyat tu. Sudah kan? Sudah. Sama-sama. Tapi oleh kerana Nabi kita suruh salam, jadi dalam kitab kita ni, dalam mazhab Syafi'i dia pilih, mesti sudahnya, Assalamualaikum. Tak boleh kata pakai sudah gitu. Kalau sudah namun sudah baca tahiyat, orang mari. Kita pakai paling biar, lagi masuk. Tak kata Assalamualaikum. Sah kata tak sah mayat. Batal lah mayat. Tapi ada yang kata demikian, boleh. Banyak perbahasan ulama ni, kalau kita tahu cara dia, memang kita letih juga. Tapi seronok juga kita belajar pasal kita tahu mana dalil dia. Kenapa dia pergi lagu ni? Contohnya waktu haji. Ada sebagian ulama kata, bila masuk ya tengah malam, waktu dah boleh dah lepas daripada mabit, tahalul dah kita. Masuk waktu tahalul. Sama ada kita pergi melontar ke tak pergi melontar, boleh buka dah ihram. Jadi jumhur ulama kata tak boleh, mesti kamu pergi melontar dulu. Cukup gunting baru boleh buka ihram. Ada pendapat-pendapat gitu. Jadi kita ni ambil dasar dalil yang dia kata sini, wa kana yahtatimu as-salata bit-taslim. Nabi kita sudah salat dia, tutup sembahyang dia dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi tu. Cara memberi salam dan lafaz salam itu pula diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-86, an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusallimu an yaminihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku pernah mengerjakan sembahyang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semasa menyudahi sembahyang, ia memberi salam ke sebelah kanannya dengan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ia berpaling pula ke sebelah kirinya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Menurut huraian ulama rahimahumullah ta'ala, yang wajib ialah salam yang pertama. Tengok ni. Tanda betul-betul kita. Yang wajibnya salam yang pertama. Lepas kita bagi salam yang pertama tu, kalau terbatal wuduk ke apa, tak sudah tanya lah. Ini banyak tanya. Kadang-kadang SMS mari. Kalau sudah salam pertama, sah ke tidak? Sudah tanya lagi. Dia tak pergi belajar. Masa belajar, tak tanda betul-betul. Yang wajibnya salam yang pertama. Tanda kita. Tentang salam yang kedua, maka itu adalah sunat. Maknanya kalau kita baca salam, dia kedua tak apa. Tak buat apa. Selesai dah semaya kita. Tapi yang afdal, yang baiknya, kita salah yang kedua lah sebagai baru sempurna. Berpaling ke kanan dan ke kiri juga sunat. Kalau tak paling boleh. Sudah baca doa, baca tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh. Tidak rukun, boleh. Tapi jangan buat lah. Pasal kita ada dah kaedah dalam sembahyang ni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sembahyang ikut Nabi buat. Bila Nabi kita ikut buat, kita jangan beza di antara rukun dengan sunat. Setiap orang Rasulullah buat, rangkumi semua sekali. Jadi bila habis semua, dia bagi di antara rukun, lepas ni kita akan masuk dalam sunat-sunat pula. Bila masuk dalam sunat, lepas tu, barulah dia masuk dalam, habis semua sekali itu, barulah dia rangkumi. Dia rangkum. Oh, dengan dia akan masuk dalam bacaan pula. Bacaan ni masuk dalam sunat lagi ni, kalau sunat lagi. Kalau sunat dia udah panjang. Kita baca tak apa insyaAllah. Sekurang-kurang lafaz salam ialah Assalamualaikum. Yang baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam hadis. Dan yang sempurna ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada wabarakatuh. Dengan tidak menyebut wabarakatuh.
Bagaimana yang tersebut dalam pada hadis-hadis lain. Maknanya boleh berlaku. Yang naknya sekurang-kurang adanya, Assalamualaikum. Kenapa kita berpaling ke kiri kanan pun? Tujuan berpaling ke kanan dan ke kiri ialah untuk memberi salam pada malaikat dan orang-orang Islam yang ada di situ. Di bawah dia kata termasuk juga jin Islam. Kalau dengan jin lah. Mana ada sini tu boleh berlaku. Jadi dalam sunat nanti dia akan ajar kepada kita bagaimana nak salam cakap mana. Assalamualaikum gitu. Dia kata Nabi kita bila salam nampak putih pipi dia. Kena paling berlaku. Paling biar apa. Rukun yang ke-13 tartib. Tartib menurut susunan yang tersebut. Tak boleh susunan. Ingat ke tidak kita ni tartib itu? Berapa rukun maya? Cuba ingat balik. Berapa rukun salat kita? Tak ingat dah. Lupa dah rukun yang pertama ni. 13 perkara. Cuba ulang balik. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, qiyam, berdiri betul. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah dia. Yang enam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. 9, membaca tahiyat akhir. Yang ke-10, duduk padanya. Yang ke-11, salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, memberi salam. Yang ke-13, tertib. Jadi jelas pada kita berapa rukun salat? Pandai lagi kita tidak. Semua ni tertib gini mari mana? Mari daripada An Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Malik bin Huwairis waktu dia mari jumpa dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ingat tak kita? Ingat tak Malik? Dengan kawan-kawan dia mari tu. Di akhir sekali Nabi kita pesan, sallu kama raaitumuni usalli. Hey Malik dengan kawan-kawanmu, hendaklah kamu sembahyang sebagaimana mu tengok aku salat. Nah, jadi kitanya tak tengok Nabi sembahyang. Siapa tengok Nabi? Sahabat tengok. Siapa lagi tengok? Tabi'in tengok sahabat. Tengok sampai kepada ulama-ulama hadis, mereka kumpulkan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai kita ni, kita kena pilih lah sifat-sifat salat Nabi yang sahih mari daripada Nabi. Dia mengatakan ada juga hadis yang tidak sahih. Banyak. Kalau kita belajar ilmu hadis ni, mula-mula dalam mukadimah dulu bagi tahu dah hadis ni dia ada 4 kategori. Hadis yang sahih li zatihi. Mana sahih zati ni dia sendiri itu sahih dah. Yang kedua hadis sahih li ghairihi. Dia sahih, dia panggil hasan li zatihi. Mana hadis ni tak kuat, tapi bila campur hadis lain naik jadi kuat. Jadi sahih li ghairihi. Mana dia tidak gagah sendiri, tapi bila disandar dengan orang lain jadi kuat. Kemudian hasan li zatihi. Mari darjah yang keempat dia panggil hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni hadis yang tidak sahih, tapi setelah dia campur-campur dengan jalan lain atau syawahid dengan mutaba'ah dia jadi sahih. Jadi hasan. Jadi 4 ni saja yang boleh dipakai. Lepas tu bila mari hadis dhaif yang tidak naik pada darjah hasan li ghairihi, itu kekal dengan kedhaifan dia. Mari hadis yang kelima, dia panggil hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu yang orang buat rekod cerita. Bila timbul hadis palsu ni? Nak tahu juga kita kadang-kadang tak? Kalau ngaji hadis ada juga hadis palsu ada. Sebab-sebab terjadi hadis palsu ni ada 2-3 perkara. Sebab ini antaranya sebab nak tolong agama. Nak tolong agama. Dia tengok orang tak baca Quran. Contohnya seorang nama dia Nuh bin Abi Maryam. Dia tengok orang tak baca Quran, duk sibuk dengan baca falsafah, baca cerita-cerita mari pada Yunan mari apa. Dia tak ada jadi lagu ni. Lepas tu, dia ambil setiap Quran tu, ambil dia setiap surah Quran dia tulis. Apa dia baca surah ni boleh pahala gini, semuanya riwayat pada Ibn Abbas lah. Riwayat. Jadi orang pun bila baca, tak boleh baca. Tak boleh main baca novel saja ni, kena baca Quran tu sebab pahala besar. Quran tu asal dia pahala besar je.
Tiap huruf saya kata 10. Nah, tapi bila kita tak ada khusus, kelebihan khusus ni, payah. Sebab kita pergi rumah ustaz. Ada salah ustaz tu membaca ayat Quran ni, payah lalu. Allah tak tidur baca ayat. Ayat Quran memang kaya lah. Kalau baca dia, kaya dengan apa? Kaya dengan pahala. Baca ayat Quran ni kebal. Tidur ke tak tidur malam tu? Tak tidur dia tak. Kalau orang mari tembok malam ni beres. Mungkin jadi kebal sungguh kalau baca Quran. Kebal daripada berapa? Daripada api neraka. Kita masuk syurga. Jadi Nuh bin Abi Maryam ni, bila tengok orang tak baca dia buat setiap surah. Akhirnya dia bagi tahu kepada orang dia tak mana-mana riwayat hadis aku ayat lebih ayat tu lawak lakon. Kejut orang, apa ni? Dia kata aku tengok orang tak baca Quran, aku nak tolong Quran. Nak tolong Quran. Dia nak tolong Quran bukan tolong dengan cara lagu tu. Panggil orang mengaji, panggil orang baca. Bukan dengan cara tipu buat hadis palsu ni. Itu bahagian. Ada sebahagian lagi buat hadis palsu ni kerana nak mengampu. Nak mengampu aja, mengampu pemerintah. Jadi seorang khalifah dia suka main buruk. Dia pun bawa hadis mari dia kata Nabi kata tak boleh main bersawakah ni, main berlomba ni kecuali benda yang ada kaki dia tu. Oh, ada kaki ya apa ni macam kuda lah. Dia kita tambah hujung lagi hadis ni, dia ada sayap sekali. Kalau sayap tak masuk. Kayaknya raja suka buruk. Raja kepala khalifahnya, kepala piting gabu selalu dia ambil awet. Jumpa hadis semua aku tak jumpa selama ni. Mana dia main buruk ni betul. Sudah dia tu biar ayat hadis lawak ni tu. Ya apa dia? Bila dia tahu kena tipu, orang ni sanggup tipu. Buat kapal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata ambil bisa melih buruk ni. Nak kau tipu Rasulullah kerana buruk. Jadi banyak lagi lah sebab-sebab yang apa ni menimbulkan hadis-hadis palsu ni kerana ni. Jadi kita tidak boleh. Ibarat ni seperti tadilah. Kita dalam berada ibadat kita ni nak suruh jadi sallu kama ra'aitumuni usalli ni macam mana caranya? Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita tentang bacaan dalam semaya yang waris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa perbuatan amalan-amalan yang tak mari kepada Nabi itu kita kalau boleh kita tersewa. Kata orang lain buat belaka, ya. Kalau salah jumpa dengan orang yang siapa-siapa kita boleh royak kerana tak ada dalam hati Nabi macam mana saya nak buat. Itu saja jawab alasan kita yang paling mudah. Tak usah kita ikhlasin orang. Dia kata kenapa tak buat ni? Kata sakat kita belajar ni tak jumpa hadis Nabi dia suruh buat lagi. Tak payah lagi dia duduk hentam buat dia mau buat ni dia ni tak payah lah. Tak payah kalau bala pun tak benar. Kalau tak bala pun tak benar juga. Hadis ini, hadis Malik bin Khuwairith ini sallu kama ra'aitumuni usalli ini menjadi dalil bahawa cara sembahyang dan tertib susunannya meliputi rukun-rukun dan sunatnya hendaklah dikerjakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan satu persatu dalam hadis-hadisnya. Yaitu dimulai dengan takbiratul ihram yang disertakan dengan niat dan disudahi dengan salam. Waktu buat teori, waktu buat asas nak letak kitab semaya ni semua waktu bi'alim. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi waktu nak pasal benda, nak orang panggil nak tarkib. Satu-satu berlaku lah juga. Benda-benda yang pasal kena fikir balik. Tu yang kita sendiri ni, bila-bila dia tegas suruh kita ni sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi dalam masalah selawat kan ini. Dia mempertahankan bahawasanya mesti kena kata Sayyidina. Sedangkan lafaz Sayyidina itu tidak waris dalam mana-mana riwayat hadis Nabi yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sendirilah tengok bila orang bagi tahu tidak ada riwayat daripada Nabi, kita tak perlulah kita memberanikan diri menambahkan benda yang tidak ada daripada asal. Habislah kita perkara-perkara sunat dalam sembahyang, insya-Allah taala kita akan sambung dalam jalsah al-qadimah.